Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okay, video ini merupakan proposal dan dapatan kajian yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami iaitu kumpulan 13 berkenaan dengan kecelaruan identiti jantina bagi kursus penghayatan etika dan peradaban kod 3122 kumpulan 15 dan terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada Siti Zawiyah binti Mak Daud, Nur Inani Syamimi binti Azura, Nur Sakinah binti Ibrahim, Umi Syahira binti Zakaria, Syahidah binti Syuib dan Nur Idina Firzana binti Muhammad Zamlan. Dan kita pergi pada bahagian latar belakang kajian. Okey, bagi latar belakang kajian, isu ini merupakan isu yang hangat dan sering diperkatakan oleh masyarakat sekarang. Dan ianya memiliki gerakan sosial untuk dapatkan hak persamaan, hak asasi manusia dan juga hak bersuara untuk identiti mereka. Jadi kecelaruan identiti jantina ini dikenali sebagai transgender dan merupakan seorang individu yang bertindak untuk mengubah keterampilannya berbeza daripada jantina asal mereka dan ianya golongan yang sering mengalami kecelaruan identiti jantina dalam lingkungan umur 10 hingga 20-an dan ianya juga turut mendapat pandangan yang positif dari segelintir masyarakat menyebabkan golongan pelajar terutama sekali golongan mahasiswa yang berada di peringkat IPTA terlibat dengan isu transgender. Jadi bagi umur sebegini adalah peringkat paling mudah untuk mereka terjerumus dalam masalah ini dan saya serahkan pembentangan pada pembentang seterusnya. Okey, jika kita dapat lihat menurut sumber berita Sinar Harian 2018 ada merekodkan peratusan JAKIM iaitu transgender telah merekodkan seramai 30,000 individu pada tahun 2018 berbanding pula pada tahun 1988 yang merekodkan seramai 10,000 individu yang mengalami masalah kecelaruan identiti jantina. Jadi kajian ini dilakukan untuk merungkai masalah kecelaruan identiti jantina dalam mahasiswa iaitu mengenai faktor berlakunya kecelaruan identiti jantina, mengenal pasti permasalahan yang berlaku dan pandangan serta solusi yang terbaik dalam menangani masalah kecelaruan identiti dalam kalangan mahasiswa. Okey, skop kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kawasan yang dikaji dan aspek kajian. Dari segi kawasan yang dikaji ia difokuskan kepada kawasan Universiti Putra Malaysia dan aspek yang dikaji pula ditumpukan kepada kecelaruan identiti dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Putra Malaysia. Kami mengkaji tentang isu berkaitan wanita yang bertingkah laku seperti lelaki dan lelaki yang bertingkah laku seperti wanita. Next. Objektif kajian yang pertama ialah mengkaji faktor berlakunya kecelaruan identiti antara lelaki dan perempuan dalam kalangan pelajar di Universiti Putra Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti permasalahan yang akibat kecelaruan identiti yang berlaku dalam kalangan pelajar di UPM. Yang ketiga, menganalisis pandangan dan solusi yang terbaik bagi menangani masalah berkaitan kecelaruan identiti dalam kalangan pelajar di UPM. Metodologi kajian ini adalah terdiri daripada reka bentuk kajian yang secara umumnya kajian ini adalah kajian tinjauan berbentuk deskriptif. Tujuan kajian tinjauan dilakukan dalam kajian ini adalah bagi mengenal pasti dan mengkaji secara empirikal dan sistematik berkaitan permasalahan kecelaruan identiti yang melanda antara lelaki dan perempuan di Universiti Putra Malaysia. Manakala instrumen kajian ini pula, kami telah mengedarkan borang soal sidik yang berbentuk Google Form telah diedarkan kepada sampel berdasarkan kepada objektif kajian. Kaedah kajian kami menggunakan kaedah soal sidik dan juga temu bual.
Kumpulan kami telah menggunakan kaedah kuantitatif iaitu kami menggunakan borang soal selidik dalam bentuk Google Form. Seramai 20 orang responden telah menjawab borang soal selidik ini yang terdiri daripada 12 orang pelajar perempuan iaitu sebanyak 60% dan 8 orang pelajar lelaki iaitu sebanyak 40%. Seterusnya, seramai 15 orang pelajar daripada bangsa Melayu iaitu sebanyak 80% dan 5 pelajar daripada bangsa lain-lain sebanyak 20%. Responden tersebut juga merupakan pelajar daripada berlainan fakulti dan program pengajian. Seterusnya, Terdapat 5 faktor berlakunya kecederaan identiti. Faktor pertama ialah kurang kasih sayang keluarga. Segelintir keluarga sibuk mengejar kerjaya dan lupa akan tanggungjawab terhadap anak. Tidak menghiraukan perbuatan, perlakuan dan perwatakan anak sehingga anak terabai dan mengubah perwatakan diri. Faktor yang kedua ialah kurang penghayatan agama dan pemegangan pegangan hidup. Kurang didikan agama dan moral daripada ibu bapa. Remaja sekarang mempunyai sifat menginginkan kebebasan dan ingin mencuba perkara baru. Emosi pelajar tidak begitu matang dan stabil sehingga tidak menghiraukan hukum hakam agama Islam. Faktor yang ketiga ialah faktor buli. Hal ini adalah akibat daripada tekanan emosi seorang pelajar. Seseorang pelajar tersebut bertekad untuk mengubah penampilan diri supaya tidak dipijak dan dibuli lagi. Sebagai contoh, seorang perempuan yang dibuli akan berperwatakan seperti lelaki supaya orang yang membulinya tidak lagi menindas dirinya. Faktor yang seterusnya ialah pengaruh ratan sebaya. Remaja sekarang mudah terpengaruh dengan ajakan ratan sebaya. Ini juga berpunca daripada ibu bapa yang tidak memantau pergaulan anak mereka. Walau bagaimanapun, ia bergantung pada diri remaja tersebut. Jika salah memilih rakan, maka akan terima padanya di depan hari nanti. Faktor yang terakhir adalah kekecewaan dalam perhubungan. Remaja kini sukar untuk mengawal emosi mereka. Remaja yang kecewa dalam perhubungan dan bertindak mengubah penampilan adalah kerana mereka terlalu mengikutkan emosi tanpa memikirkan masalah yang bakal ditimpa. Mereka berfikiran bahawa seorang itu atau pasangan itu tidak boleh dipercayai dan mereka akan mencari pasangan yang sama jantina dengan mereka. seterusnya ini merupakan dapatan daripada borang soal selidik tersebut. Kita boleh lihat graf tersebut ialah dapatan daripada responden yang menandakan sangat setuju. Kita boleh lihat faktor yang paling tinggi ialah kurangnya penghayatan agama dan pemisungan pegangan. 11 orang pelajar sangat setuju dengan faktor tersebut iaitu sebanyak 70%. Kita lihat di sini agama ialah pegangan hidup manusia dan setiap agama itu memandu manusia kembali kepada fitrah asal, mendirikan perintah Tuhan dan menghiasi diri mereka dengan kelakuan dan akhlak yang terpuji. Faktor kedua tertinggi ialah pengaruh rakan sebaya. Seramai 11 orang pelajar sangat setuju dengan pernyataan tersebut iaitu sebanyak 55%. Hal ini dikatakan demikian kerana rakan merupakan orang yang paling rapat dengan pelajar berbanding dengan keluarga dan mereka menganggap rakan mereka lebih memahami mereka. Oleh itu, setiap tingkah laku rakan kita akan mempengaruhi diri individu tersebut sama ada perlakuan yang kita ikut tersebut adalah perlakuan yang baik ataupun buruk. Seterusnya ialah faktor yang ketiga ialah kurangnya kasih sayang keluarga. Seramai 9 orang pelajar sangat setuju dengan pernyataan banyak 45%. Hal ini dibuktikan dengan situasi ibu bapa yang sibuk bekerja telah mewujudkan ruang kebebasan kepada anak-anak mereka untuk terjebak dalam gejala yang tidak sihat seperti budaya songsang. Faktor seterusnya ialah faktor kekecewaan dalam perhubungan. Seramai 8 orang pelajar sangat setuju dengan pernyataan tersebut iaitu sebanyak 40%. Kita lihat di sini, selepas mereka kecewa dalam perhubungan, mereka mencari jantina yang sama dengan mereka untuk meluahkan perasaan dan mereka merasakan jantina yang sama dengan mereka
lebih memahami keadaan mereka dan akhirnya mereka bertindak untuk suka kepada jantina tersebut. Faktor yang terakhir ialah faktor buli. Faktor ini mendapat sebanyak 35% iaitu seramai 7 orang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Kita boleh lihat trauma daripada insiden buli atau penderaan jika tidak mendapat rawatan dan dibiarkan berlanjutan menyebabkan ketidakupayaan dari segi emosi untuk mendapatkan sistem sokongan yang betul. Selain itu, mereka yang dibuli ini merasakan jantina mereka menjadi penyebab mereka dibuli dan akhirnya mereka bertindak untuk menukar jantina yang lain. Seterusnya ialah permasalahan yang timbul akibat kecelaruan identiti. Antara permasalahan yang akan timbul ialah membawa ke arah kerosakan diri. Yang kedua, terjebak dengan kegiatan sosial. Ketiga, hilang pedoman hidup. Keempat, hilang pertimbangan diri. Dan akhir sekali menjadi beban kepada masyarakat dan negara. Next. Ini adalah keputusan soal selidik yang telah kami lakukan. Sebanyak 15 orang bersamaan dengan 71.4% bersangat setuju bahawa membawa kerosakan diri adalah antara permasalahannya. Next. Sebanyak 16 orang iaitu bersamaan 76.2% telah memilih sangat setuju juga terhadap terjebak dengan kegiatan sosial. Hilang pedoman hidup juga mendapat keputusan sangat setuju paling tinggi iaitu sebanyak 13 orang bersamaan dengan 61.9%. Sebanyak 12 orang bersamaan dengan 57.1% memilih sangat setuju juga untuk hilang pertimbangan diri. Akhir sekali, menjadi beban kepada masyarakat dan negara juga mendapat keputusan yang sangat tinggi kepada sangat setuju sebanyak 13 orang bersamaan dengan 61.9%. Next. Permasalahan ini akan membawa seseorang itu membawa ke arah kerosakan diri yang mampu memudaratkan kesihatan mental dan fizikal. Seterusnya, seseorang itu akan terjebak dengan kegiatan sosial yang menyalahi undang-undang dan terjerumus dengan perkara yang tidak berfaedah seperti merokok, mengambil dadah dan lain-lain. Seseorang itu juga akan hilang pedoman hidup seperti menjalani kehidupan yang tiada ketenangan dan kedamaian serta jauh dari agama dan melanggar perintah Tuhan. Seterusnya, hilang pertimbangan diri sehingga menyebabkan masalah lain yang timbul seperti memukul orang yang tidak bersalah dan merasakan segala perkara baik yang dilakukan akan menjadi beban dalam hidup mereka. Seorang itu juga akan menjadi beban kepada masyarakat dan negara. Seterusnya saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Pandangan dan solusi terbaik bagi menangani masalah kecelaruan identiti dalam kalangan generasi muda ialah pendekatan kaunseling. Individu yang menghadapi masalah kecelaruan identiti jantina boleh bertemu dengan kaunselor yang diiktiraf dan pihak mereka akan membincangkan tentang isu tersebut secara profesional dan akan berusaha untuk membantu pesakit dengan memahami punca masalah yang berlaku serta membentuk cara kehidupan baru bagi individu yang sedang menghadapi masalah tersebut. Yang kedua ialah psikospiritual. Psikospiritual merupakan kaedah yang digunakan bagi menangani masalah sosial terutamanya masalah kecelaruan identiti jantina. Kaedah ini akan menerapkan nilai-nilai kerohanian agar jiwa setiap individu sentiasa tenang dan cekal menghadapi ujian.
Seterusnya ialah ubat-ubatan. Akan tetapi tidak banyak ubat-ubatan yang spesifik untuk merawat masalah kecelaruan identiti. Terdapat beberapa ubat yang mungkin dapat membantu pesakit mengurangkan beban menghadapi masalah kecelaruan identiti ialah ubat antidepresi yang boleh membaiki kemurungan, marah dan sifat impulsif, ubat antipsikotik yang bermanfaat untuk mereka yang hilang arah, dan ubat anti-anxiety yang dapat mengurangkan anxiety dan insomnia dan lain-lain. Seterusnya adalah pengamalan gaya hidup yang sihat dipercayai dapat membantu individu mengurangkan masalah kecelaruan identiti yang dialami. Individu boleh menjaga pemakanan dengan memakan makanan yang seimbang, beribadah dan meletakkan diri dalam persekitaran yang positif. Yang terakhir ialah sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan juga dapat membantu generasi muda menangani masalah kecelaruan identiti. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah memberi nasihat, memberi bimbingan yang secukupnya dan memantau pergaulan anak-anak. Rakan-rakan juga haruslah menunjukkan tingkah laku yang positif dan sentiasa mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara. Berikut merupakan data kajian pandangan dan solusi terbaik untuk menangani masalah kecelaruan identiti yang melanda kepada generasi muda. Seramai 20 orang responden telah memberikan kerjasama untuk menyempurnakan kajian ini. Sebanyak 55% bersetuju bahawa pendekatan kaunseling mampu mengatasi masalah kecelaruan identiti. 60% bersetuju bahawa psikospiritual mampu menjadi solusi terbaik bagi menangani masalah ini. Seterusnya sebanyak 35% dan 55% bersetuju bahawa ubat-ubatan dan pengamalan gaya hidup yang sihat dapat mengurangkan masalah kecelaruan identiti. Akhir sekali, sokongan yang baik daripada keluarga dan rakan-rakan mendapat sokongan sebanyak 80% bahawa ianya berkesan untuk membantu generasi muda menangani masalah kecelaruan identiti. Next. Dapat disimpulkan di sini, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya kecelaruan identiti. Isu ini telah menimbulkan pelbagai implikasi kepada individu dan juga pada masyarakat itu sendiri. Oleh itu, solusi dan pendekatan yang terbaik perlu dijalankan bagi mengatasi masalah ini. Sekian itu sahaja. Terima kasih.